wanita hari ini. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Jika ada cara. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Jika ada cara, kau takkan ku sangkar. Selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Aku tahu kau siapa. Haluan kamu berbeza, dia kan atur semua. Tak perlu kau curiga. Love is hard to face it all. I'll be your guide to change reality. I know you can have it all, but you're the only one for me. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Jika ada cara, kau takkan ku sangkar. Selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Pegang talinya hingga saat ku dikuburi. Dipasang 6 pasang lilitan kawat berduri. Kita berbeza, lain cara garapan, tetapi tetap pada cara kan kita masih ada harapan. Niatkan hati yang takkan dipersia, selama mungkin bersama selama-selamanya. Tapi ada rencana kita berkubur di antara. Curahkan murabatnya pintaku pada yang jadi. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Jika ada cara, kau takkan ku sangkar. Selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Ra-ra-ra-ra, oh, selamanya mampu ku bersabar. Selamanya kita bersama. Jika ada cara, selamanya mampu ku bersabar, selamanya tetap bersama. Wow, itu dia Ada Cara membuka siaran wanita hari ini 5 Oktober 2020. Penuh bersemangat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton setia wanita hari ini? Diharapkan anda semua dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Kami akan terus memberikan inspirasi kepada anda selama 1 jam ini kerana terdapat pelbagai pengisian menarik yang telah pun direncanakan oleh rakan penerbit pada hari ini. Tetapi di mana pun anda berada, pastikan anda sentiasa tetap menjaga kawalan kendiri. Kita jaga penjarakan fizikal dan sentiasa memakai pelitup muka serta menjaga kebersihan diri. Okey, kita nak cerita tentang ada cara. Masing-masing manusia ada cara mereka tersendiri. Tapi kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi bersama dengan Ismail Izzani. Ada Cara. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ini single yang ke-7. Kabarnya ini gula-gula lah untuk album yang bakal dikeluarkan tak lama lagi, betul? InsyaAllah. Okey, mungkin boleh ceritakan serba sedikit tentang Ada Cara ni. Okey, Ada Cara ni sebenarnya it's one of my favourite song. Lagu ni dah setahun dah umur dia sebenarnya. And banyak benda yang kita orang tukar, me and my friend, Mas Diwangga. So, lagu ni message dia agak berat dan saya rasa it's benda yang bagus untuk orang kat luar sana nampak yang
this is the new Ismail Izani. Maksudnya saya nak tunjukkan the different of Ismail Izani, the other side lah. Aha. Okey, bila kita cakap tentang kelainan kan, nak tunjukkan kelainan Ismail Izani ni, baru 4 hari, lebih kurang 4 hari ya, klip video dikongsikan di laman Sabang YouTube dah pun mendapat capaian penonton sehingga 320,000. Tapi kalau kita lihat dekat situ ada macam-macam lah juga komen-komen, ada yang positif, ada yang negatif. Ada tak sesuatu yang nak diperjelaskan tentang klip video ni? Sebenarnya ramai yang salah faham dekat dalam music video ni kerana ada isu-isu yang sendirilah. Dan bagi saya mungkin mereka tak tengok music video ni sampai habis. Dan saya minta sangat kat luar sana kalau nak tengok music video acara ni kena tengok sampai habis. Kena tengok sampai habis? Memang kena tengok sampai habis sebab message dia ada dekat ending tu. So saya rasa it's a very heavy message dan saya took the risk sebab saya rasa saya nak stand up kepada orang-orang yang menghadapi situasi tersebut. Okey. Cinta antara belah nak agama. Okey, mungkin kita boleh kongsikan dan perjelaskanlah sedikit tentang lirik lagu ni. Maksudnya, Mael pada tadi cakap ia sedikit berat mesej yang dibawakan. Nak kita beri pemahaman kepada penonton kita mesej yang nak disampaikan daripada lirik lagu ni. Okey, sebenarnya lirik lagu ni sangat-sangat mendalam. Kalau kita tengoklah dekat YouTube ada lirik kat bawah tu, boleh tengok lirik tu and try to masukkan put your shoes dekat situation tu sebab saya rasa macam chorus dia, jika ada cara kau takkan kusangkar. So maksudnya kalaulah ada cara kau takkan kusangkar. So maksudnya sebab dia orang bercinta dengan berlainan agama. Sebab saya sendiri dapat hidayah untuk buat lagu ni pun, the idea of lagu ni sebab orang-orang yang rapat dengan saya. Pengalaman daripada rakan-rakan lah, bukan saya lah. Okey. Setakat ni bagaimana sambutan daripada peminat-peminat Maya sendiri? Alhamdulillah semua boleh nampak the positive side is diorang nampak wah Ismail Izani dah macam ni. Dia dah there is an alpha dekat dia. So saya rasa bila tengok lagu Sabar, lagu luar biasa memang berbezalah dengan lagu Ada Cara ni. Okey. InsyaAllah. Seperti biasa kita semua akan terus mendoakan kejayaan Ismail Izani dan Ismail Izani juga boleh kongsikanlah bagaimana cara untuk penonton-penonton dan juga peminat-peminat nak terus mengikuti perkembangan terbaru, rangka promosi dan nak tahulah juga kan nanti agak-agaknya bila album yang baru tu nak keluar. Caranya bagaimana? Okey, macam ni. Saya akan update semua dekat Instagram saya dan kepada semua orang di luar sana yang tak dengar lagi lagu Ada Cara boleh dengar kat semua music platform dan juga boleh tengok music video dekat YouTube Walpis Entertainment. Dan saya rasa album tu insya-Allah soon saya akan bagi tahu date dia bila. Itu datang lagi kan? Itu datang lagi kan? Datang lagi. Okey, sekali lagi selamat maju jaya daripada kami di Wanita Hari ini. Kita doakan semoga lagu Ada Cara ni meletup-letup dan terus diterima oleh peminat-peminat tanah air, bukan saja oleh peminat Ismail Izani tetapi oleh peminat muzik tanah air secara keseluruhannya. Mana tahu ada rezeki masuk EJL? Amin. Amin. Okey. Dan banyak nak kita kongsikan kepada anda penonton hari ini. Sebelum kami nak kongsikan tentang topik kita pada hari ini, saya tidak berseorangan. Saya akan ditemani oleh Sugita yang ketika ini bersama dengan Iqbal untuk segmen tajaan DSV. Silakan Sugita. Terima kasih Fiza. Baik, dalam segmen JMTV hari ini kita bersama dengan Encik Ahmad Iqbal Zulkifli, Pegawai Pemasaran Vida Beauty, dan Encik Iqbal boleh terus kongsikan mengenai minyak wangi ataupun perfume daripada Datuk Seri Vida. Terima kasih Sugi. Okey, sebenarnya saya mengumpulkan lebih 40 brand perfume yang international yang mana saya sudah laburkan lebih RM30,000 untuk membeli koleksi perfume. Tetapi saya berpegang pada satu perfume yang mana saya pakai sejak 2014. Kiranya yang perfume Hero ini saya pakai sejak 2014. Sudah 7 tahun saya memakai perfume ini tanpa bertukar kepada yang lain. Dan bayangkan setiap kali saya pergi ke mana-mana orang akan tegur, wah wangi. Dan saya mempunyai sikap yang perfectionist yang mana saya tak boleh pakai perfume yang murah. Tetapi yang ini yang mana saya kira macam bagi orang yang tidak mampu untuk membeli perfume yang harga ribuan ringgit seperti saya yang melaburkan RM40,000 lebih untuk mengumpulkan perfume-perfume jenama antarabangsa, tetapi saya berpegang pada perfume ini. Jadi kepada sesiapa yang tidak mampu untuk memakai perfume yang harga ribuan ringgit, boleh ambil dulu nombor telefon di skrin TV anda iaitu 019-5500-559. Kalau boleh ambil gambar terus di skrin TV tu, nanti dia hilang lagi. Okey, bagaimana saya begitu meminati perfume ini adalah ketika saya berada di Dubai, di mana saya pergi ke sebuah hotel yang mana hotel itu adalah hotel yang
antara yang paling mahal di dunia, 15,000 satu malam, dan di situ ada perfume ini seakan bau macam ni. Harganya 4,000 saja sekecil ini. Jadi kepada anda yang tidak mampu untuk membeli perfume yang mahal, cubalah pakai ini, dan harganya adalah sangat murah. Kalau ikutkan harga yang ini saja RM250 sebotol. Tapi untuk hari ini kita bagi dengan harga semua 4 ini RM300 saja, jimat sebanyak RM700. Jadi kepada anda yang nak beli, WhatsApp segera dan bagi tahu je nak set yang ini. Set ini adalah set yang premium, RM300. Kalau nak set yang 2 Diva yang boleh pakai lelaki perempuan, 1 Hero dengan harga RM200 sahaja, percuma penghantaran termasuk Sabah Sarawak. Okey, baik Encik Iqbal. Mungkin mereka juga nak tahu berapa ml perfume ni dan adakah perfume ini EDT atau EDP? Okey, EDP dan tahan kekal lama. Kalau kadang-kadang ramai yang customer bagi tahu saya dah basuh baju pun masih berbau lagi. Dan EDP 50 ml. Jadi kepada anda yang nak, boleh WhatsApp segera sebab ini mungkin peluang sekali-kalinya yang harga jimat sebanyak RM700. Dan saya lebih sarankan untuk ambil 4 botol yang ini boleh pakai lelaki dan wanita. Dan Oud ni sebenarnya dia adalah perfume yang antara yang mahal di dunia. Okey, baik. Jadi WhatsApp segera. Okey, baik. Encik Iqbal juga boleh kongsikan sedikit kelebihan perfume keluaran DSV ni. Okey, first kali kita perlu tahu bahan itu halal dan juga tahan lama. Dan dia mengikut pada bauan kita. Macam lelaki yang pakai, dia akan mengikut bau lelaki. Kalau wanita yang pakai, dia ikut bauan wanita. Jadi 4 botol ni sangat tahan lama. Dan cara pakai dia, kalau saya suka campurkan. Okey, saya spray daripada bawah sini sampai ke atas macam tu. Dan jangan risau, anda yang WhatsApp, ambil gambar di poster di skrin TV anda, ambil gambar jimat sebanyak 700 dengan harga RM300 saja, dan ambil gambar di skrin TV. Terus WhatsApp segera. Bagi tahu je nak satu set 200 atau 300. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad Iqbal Zulkifli daripada DSV. Baik, anda di rumah jangan ke mana-mana. Saya akan bersama dengan Fiza sekejap saja lagi. Tapi apakah topik kita pada hari ini? Kalau di awal tadi Fiza dah katakan masing-masing ada cara, tapi kadang-kadang cara kaum wanita ni dianggap complicated, rumit, tapi sejauh manakah complicated? Jangan mana-mana, sekejap sahaja lagi topik kita pada hari ini, benarkah wanita rumit? Wanita hari ini. Mak dah masak tu, jom makan. Kang sakit pula perut awak tu. Oh, tak apa. Saya dah biasa dah 3 bulan tak makan malam. Okey je, alhamdulillah saya tak mati pun. Lagipun kalau saya sakit ke apa, saya akan uruskan diri saya sendiri. Ya, awak tak payah risau Awak jomlah makan, janganlah macam ni ke awak tu ni. Badan awak ni kan laku kan, saya tak tiup kan. Melayang awak macam ni kan. Awak ni kenapa nak paksa saya? Suka hati saya lah saya nak makan ke tak. Awak bukan sepatutnya balik KL malam ni. Kenapa awak tak balik? Suka hati saya lah saya nak balik ke tak. Apa masalah awak? Masalah saya sebab awak sibuk kat depan saya ni. Sibuk tanya pasal saya. Saya nak suruh awak, apa masalah awak? Saya bukan budak-budak lah. Suka hati saya lah saya nak makan ke nak tidur ke nak apa ke. Sofia Mia. Apa? Jom makan. Tak nak. Itu dia tadi sedutan daripada drama 7 Hari Mencintaiku 2. Topik kita hari ini, benarkah wanita rumit? Dan apa yang telah pun dikongsikan itu tadi juga mungkin panjang dia menggambarkan situasi yang ada kalanya wanita ini sukar untuk dibaca ataupun lebih dikatakan sedikit rumit. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang kata wanita ni rumit disebabkan oleh lelaki juga yang merumitkan mereka. Tapi yang tadi tu Fiza, ajak makan je kot. Tapi saya kira ini bukan masalah yang baharu, malah ini juga antara masalah yang sering kali dilalui oleh ramai dalam kalangan kita. Okey, baik. Jadi untuk membincangkan topik kita pada hari ini, kita bersama dengan Binda. Selamat datang Binda, sihat? Hai, alhamdulillah sihat. Okay. Dan juga kita bersama dengan Syazwan Zulkifli. Tadi dia di sana, sekarang dia di sini. Tadi masa tengok klip tu dia pun macam dia macam tu. Dan kita juga bersama dengan antara hero idaman Melaya juga Saya dengan Syazwan. Kita bersama dengan Encik Saiful Bahari selaku perunding motivasi. Dah lama tak bersua muka. Alhamdulillah. Sihat, ya? Terima kasih sihat seadanya. Okey. Sebelum kita nak mulakan sebenarnya
pagi tadi saya berkesempatan juga kongsikan tentang topik kita ini di laman sesawang Instagram lah. Saya tanya, betul ke wanita tu rumit? Ramai juga lelaki yang mengatakan bahawa ada kata lelaki lebih complicated. Lepas tu ada yang kata perempuan ni bila merajuk selalu orang nak pujuk. Tapi bila orang tanya dia kenapa, fikirlah sendiri. Itu pun tak tahu. Okey, ada yang kata sebenarnya perempuan tak rumit, tetapi lelaki yang merumitkan mereka. Jadi sejauh mana Sugi? Ya, kita mulakan dengan Binda dahulu. Memandangkan Binda wanita di antara dua lelaki kita pada hari Assalamualaikum ini. semuanya. Saya dah discuss kat luar dengan diorang. So, fahamlah. Okay. Kalau tanya Binda, sebenarnya roommate tu bertempat lah. Kalau kita nak cakap tak boleh juga kan. Kita pun faham kita perempuan. So bertempat, which is kita sebagai wanita ni kita kena akui yang kita ni terlalu banyak berfikir dan suka berfikir. Tapi tengok pada tempat dan keadaan, sebab kadang-kadang ada benda yang lelaki tak fikir, kita tolong fikirkan untuk mereka. So bila kita tolong fikirkan untuk mereka, kadang-kadang mereka lupa untuk bercakap ataupun lupa nak bagi tahu terima kasih. Kan? So kita ni tolong fikirkan untuk diorang, kadang-kadang secara tak langsung juga kita bantu untuk menyelesaikan masalah mereka. Macam tu. Tapi kalau nak kata complicated sangat tu pada saya, taklah. Saya kena backup perempuan ya. Okey. Tadi masa Syazwan masuk set, dia terus duduk dengan penuh semangat. Kita tanya, Syazwan, betul ke perempuan rumit? Kak, betul dia kata. Okey, tolong perjelaskan apa yang membuatkan seorang lelaki memandang wanita itu kelihatan sedikit complicated ataupun rumit. Sebab saya rasa tak banyak perempuan tahu apa yang dia nak sebenarnya. So bila kita kadang-kadang kita dah buat decision untuk kita dah teka benda tu betul, tapi dia orang mesti tak nak mengaku. Contohnya macam ni, okey, kalau perempuan bersiap kan, biasanya bersiap untuk siapa pandang. Biasanya untuk orang luar pandang, tapi bila orang luar dah cantik, orang luar pandang, dia orang akan marah. Contohnya, asal you pandang-pandang I? Dan kau siap ni untuk siapa? Contohnya. Ada apa yang kau nak sebenarnya? Dan untuk diri sendiri, kalau untuk diri sendiri, tengoklah kat rumah lah. Kalau bila kau luar dah pakai siap cantik, orang mengurat, dan macam apa ni? Tengok orang ni macam, saya rasa apa yang kau nak sebenarnya? Contoh. Lah. Itu tak faham sebenarnya. Okey, itulah yang kita kata rumit ataupun sukar untuk dibaca. Itu orang putih kata fickle minded wanita ni, tapi bukan complicated lah saya rasa. Saya nak tanya Cik Syaiful. Sejauh mana apa yang Syazwan katakan dan Binda katakan ni betul, Cik Syaiful? Okey, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Terima kasih kepada pengacara kebetulan perempuan. Kena korang kalau ada Farin tu mungkinlah. Baby saya pun tak ada hari ni. So baby saya tak ada hari ni kan. So baik, saya suka topik hari ini. Topik hari ini, benarkah perempuan itu complicated? Macam Fiza, saya juga membuat survey sebelum saya datang untuk program ataupun sesi pada pagi ini, bertanya kepada 15 orang sampel kajian saya lelaki. Dan mereka menjawab terkejut juga. Dia bukan jawapannya bukan benar, memang benar. Itu gender bias. Baik, apa yang saya nak bawa pada pagi ini adalah saya memetik satu buku yang berjudul Man from Mars, Woman from Venus yang ditulis oleh John Gray pada tahun 1992. Buku tersebut popular. Beliau mengatakan di dalam penulisan tersebut, di dalam buku tersebut, beliau mengatakan bahawa rupa-rupanya yang sebahagian otak manusia ni yang dimiliki oleh wanita ni yang dinamakan sebagai hippocampus ni, ada seorang wanita itu dia memiliki lebih besar daripada orang lelaki. So kita tahu peranan bahagian tersebut Tuhan ciptakan adalah untuk mengingati memori yang banyak. Dan secara biologinya bahawa orang perempuan ni kenapa dia complicated? Apa kaitan dia dengan struktur otak tersebut? Rupa-rupanya mereka ini adalah jenis manusia, jenis manusia yang sukar untuk membuang memori yang lama-lama dalam hidup mereka. Dia senang retrieve balik. Dia berbeza dengan lelaki. Nombor satu. Nombor dua, mereka ini sangat detail dan itu yang dikatakan complicated. Kenapa? Mereka akan berfikir secara mendalam tentang sesuatu perkara itu yang Medan kata tu. Sampai satu tahap terpaksa buat keputusan untuk suami. Sebab kata you tadi, dah pakai cantik-cantik, bila orang puji, kenapa you tengok air macam tu? Kan? So maksudnya, dan perempuan ni pula kelebihan memiliki ataupun penyerapan dia terhadap sesuatu perkara yang berlaku di persekitaran dia 5 kali ganda compare dengan lelaki. Lebih alert lah. Lebih alert. Lebih alert. So itu memang kelebihan wanita. Bukan saya puji sebab dia menyerancangkan wanita hari ini. Wan, tak. So yang ini fakta. So saya kena cerita because kita ada jutaan perempuan yang melihat di luar sana. Sekali dikecam.
Dan akibat daripada 5 kali gandaan tersebut compare dengan lelaki, maka wanita lebih mudah untuk membuat sesuatu kesimpulan tersebut terhadap apa yang mereka lihat berbanding dengan lelaki. Sudi suka dengar penjelasan daripada Cik Saiful ni tadi kan. Ya. Wanita ada kelebihannya, lebih alert, lebih mudah menyerap maklumat dan sebagainya. Betul. Tapi Syazwan, kita melihat kerumitan yang seringkali dikatakan oleh sangat benar oleh rakan-rakan 15 orang sampel Cik Saiful tadi tu kalau tak adalah kerumitan seorang wanita ni macam nak pergi makan kat mana? Tak tahu. Dah bawa tempat ni? Tak sukalah. Macam tu. Kalau tak ada situasi-situasi sebegini, mungkin itu tak dapat menyemarakkan hubungan. Sebab kalau hubungan kita benda serius sampah, betul tak? Betul tak? Macam mana Syazwan? Setuju. Dia setuju. Benda tu buat benda itu beza lelaki dengan perempuan dah rasa fun dah. Mula dia fun lah layan benda tu. Bila dah 2 tahun masih lagi macam tu gak dia jadi jam. Siapa tu boleh ulang? Contoh. Okey, itu je Itu je. Bina nak mencelah sikit Fiza. Sebab tu tadi Bina sempat cakap dengan Syazwan, Bina bagi tahu juga. Bina kata sebenarnya untuk wanita-wanita di luar sana, Bina galakkan anda untuk sentiasa jadi wanita yang sentiasa berterus terang. Betul. Itu antara amalan yang saya selalu lakukan bersama dengan suami daripada awal kenal sampai alhamdulillah dah 11 tahun kahwin. So saya rasa dia dah cukup kenal. Tapi bila tadi mereka tanya complicated tak, dia cakap complicated juga. So saya Awas boy. Berani dia cakap daripada depan. Saya nak sebut sikit je apa yang Fiza sebut tadi. Bab makan. Ni saya rasa ramai lelaki mengalami situasi yang seperti ini. Contoh, bang, jom kita makan kat luar bang. Okeylah, awak nak makan dekat mana? Tak apalah, awak pilihlah, saya ikut je. Betul. Sampai depan kedai. Okey, senyum ke tak? Rasa macam tak okeylah. So maksudnya apa yang ada di mulut seorang wanita tersebut biasanya berlawan dengan hati dia. So keinginan dia. So yalah, suruh pasangan ataupun orang lelaki cari kedai makan. Dah dicari, dah dibawa, tak nak. So berlawanan tu. Keputusan minta lelaki buat, tetapi dalam pada masa yang sama tak setuju dengan keputusan tersebut. Dia bukan apa, dia harapkan lelaki lebih prihatin, tahu apa yang dia inginkan. Betul. Dalam banyak isu makanan. Lelaki bukan magician, kita nak teka-teka. Dan biasanya lelaki apabila dia membuat keputusan tersebut, dia berharap bahawa itulah, kata Wan tadi, satu benda yang dia cuba untuk memahami dan dia rasa itulah keputusan yang terbaik untuk pasangannya. Tetapi tidak, bagi seorang wanita, selagi apa yang ada bermain di dalam memori ataupun keinginan hati dia, kedai itu katakan dia lihat hanya 60% memenuhi yang diperlukan, maka dia akan menolak. So yang isunya orang lelaki dia bukan ahli nujum untuk memahami kesemua 90% tu. Kita dapat lihat 90% luahan hati Saiful ada di sini. Tapi sebelum kita lihat sekejap apa dalam hati tu. Kami sempat bertanya kepada penonton-penonton di luar sana, adakah benar wanita ni complicated, rumit? Jadi jom kita dengarkan pendapat mereka. Nampak? Dia memang nature perempuan dia memang macam tu sebab macam kita tahulah lelaki dia straightforward, but perempuan dia punya karakter dia tu memang lebih detail. Even kalau benda yang sekecil-kecilnya pun dia boleh jadikan benda tu besar. Wanita ni dia complicated sebab dia nak cari perhatian. Jadi dia nak dilayan, dia nak dibelai, dilemah lembut. Bagi saya lah, pengalaman saya daripada kecil sampai ke sekarang, pada saya perempuan ni sangat complicated. Saya nak pergi makan dan adik dia tak nak makan kat situ. Dia kata, apa ni bang makan kat tempat ni? Dia tak nak makan tempat tu sebab dia kata dah sentiasa makan. So bila dia tak nak, kita rasa macam something geram lah. Macam kita nak makan dah lah, nak balik Terengganu tu 2-3 bulan sekali. Tiba-tiba dia nak makan kedai lain. Kalau dia pergi membeli belah, pergi shopping. Dia cakap dia nak beli satu benda, tapi satu benda tu semua dia tengok. Even everything dia akan tanya saya, yang ni okey tak, yang ni okey tak, yang ni okey tak. Padahal saya rasa semua okey. Normally kalau apa yang kita tanya sekalipun, kalau jawapan dia no, it's okay, actually dia bukan itu sebenarnya. Dia memang sangat kompleks dan complicated. Tak semestinya no atau it's okay itu, kita kadang-kadang sebagai lelaki fikirkan when dia cakap it's okay lah. Rupanya tak, it's okay sebenarnya everything is wrong.
Hi, everything is wrong. And bukan setakat complicated, sangat kompleks dan complicated. Tambah satu lagi sampel Cik Saiful. Ya, betul. Ada yang kata wanita ni cari perhatian tadi ya Benda kalau kita dengar. Tapi Benda, bukankah kalau perhatian itu sudah ada, wanita tak perlu cari perhatian? Komen Benda. Okey, kalau yang ni saya nak minta maaf awal dengan semua wanita di luar sana sebab kadang-kadang kita betul juga macam apa yang mereka katakan tadi, Cik Saiful cakap tadi, kadang kita tak tahu apa yang kita nak. Sebab terlalu banyak benda yang kita fikir, kita tak boleh nak fokus dengan satu benda yang kita nak fikir tu, so kita tak tahu apa yang kita nak. So ada di satu tempat tu kita nak, contohnya macam suami, tolong kita. Maksud tolong fikirkan untuk kita, tolong decide untuk kita. Walaupun kita mungkin rasa macam 50-50 dengan keputusan tu kan, tapi bila dengan sokongan lelaki juga sebenarnya, buat kita rasa lebih kuat sebenarnya. So pada Binda macam mana pun kena balance jugalah. Sebab itulah macam Binda cakap, wanita-wanita di luar sana, you all kena betul terang apa yang you all nak. Kalau you rasa kurang perhatian dan kasih sayang, bagi tahu dengan pasangan anda. Bagi tahu kata kita nak disayangi, kita nak dia puji-puji kita. Contohnya lah, kena cakap, kena betul terang. Sebab saya rasa dah 11 tahun tu saya ambil pendekatan yang mudah lah. Maksudnya straightforward je. Okay. Sebab kalau nak agak-agak diorang suka apa ke, kita tak boleh. Sebab diorang betul, diorang bukan magician. Jangan marah. Tak marah. Sebab Binda cakap tadi pengalaman dia 11 tahun kan. Kalau nak disayangi, beritahu nak disayangi. Nak dimanjakan, beritahu nak dimanjakan. Nak present pun kena minta. Nak hadiah, nak semua tahu. Tapi macam Syazwan, mungkin berbeza sikit. Baru 2 tahun kan? Okey, kalau macam Syazwan sendiri, belum mendirikan rumah tangga lagi. Baru berpasang-pasangan. Amin. Okey. Tak boleh berhenti ke tak? Kalaulah kata hubungan tu dengan pasangan itu terlalu merumitkan. Sebagai seorang lelaki, adakah Syazwan nak teruskan perhubungan ke ataupun rasa macam mana? Dia depends. Dia macam ni. Untuk saya bila saya dah suka, dah sayang kan, saya lebih suka bekerja dengan benda positif yang dia ada berbanding nak cari benda yang, kalau kita dah lama, kita dah tahu dah baik buruk pasangan tu. Boleh handle. Jadi kalau yang buruk tu, kalau kita mungkin kita dah cakap, kita dah tegur, tapi tak boleh nak ubah ataupun mungkin mengambil masa. Jadi saya ambil pendekatan which is saya yang kena deal dengan benda yang negatif tu, which is saya yang contohnya kalau kata kita kalau bergaduh asyik dalam mesej je kan, kita call dia reject, sedang cakap daripada mesej kan, tapi nak type juga, nampak jadi kalau benda-benda macam tu tak boleh nak ubah kan. Jadi saya ambil pendekatan, kalau kata dia mesej terus nak bergaduh macam tu, jangan layan mesej tu. Mungkin itulah, kalau dah sayang kita kena deal dengan benda tu lah. Nampak sayang kat situ kan. Baguslah. Macam biasa memujuk je. Siapa tu? Alah, itu pengalaman. Baik Encik Syaiful, kalau Binda seorang yang straightforward katanya. Dan tadi ada seorang berkata yang lelaki ni sememangnya seorang lelaki ni straightforward. Tapi adakah kekurangan sifat straightforward ni menjadikan seorang wanita complicated, rumit? Okey, adakah kekurangan sifat straightforward ni menjadikan wanita rumit? Okey, baik. Terima kasih. Kalau untuk sejujurnya sebagai seorang lelaki, saya menjawab ya. Kan? So kenapa? Sebab perempuan ni dia acap kali minta untuk dia tu difahami. Dan lelaki pula difahami, maksud arti kata yang Bina katalah apa yang dia buat, kadang-kadang dia tak nak berterus terang, dia bagi hing-hing. So takkan tak faham lagi. Takkanlah birthday kita pun kita nak kena sebut nak hadiah kan. Tak ada dah macam tu kan sebagai seorang wanita. So bagi lelaki pula dia berfikiran bahawa dia lebih suka kepada sesuatu benda yang berterus terang. Kan, bagi orang wanita pula kalau berterus terang suatu benda yang dia nak, dia tak romantik lah. So macam awak ni tak sensitif, tak jaga ataupun tak nak memahami wanita saya dan sebagainya. Ya. Kan? So baik, mungkin sifat pemalu tersebut untuk dia berterus terang dan sebagainya. Tetapi lelaki, kenapa? Why? Kenapa? Sebab Tuhan menciptakan lelaki banyak menggunakan otak sebelah kiri, logik. So bila banyak dia menggunakan keputusan otak sebelah kiri yang mana logik, fakta, therefore dia akan minta, alah, you cakaplah apa salahnya. You nak rumah yang mana satu? Contohlah kan. Bestnya kan. So contoh. Kan. So rupa-rupanya antara satu lagi sifat wanita yang sukar untuk orang lelaki fahami adalah wanita disukakan gelombang perasaan. Apa tu? Gelombang perasaan ni, perasaan atau macam dia tengok cerita drama Korea, sinetron kan, ada kalau suka, ada kalau duka, gembira. So dia nak ke semua watak itu untuk menghiasi kehidupan dia. Walaupun minta maaf, kadang-kadang
hubungan tu nampak baik je kan, tapi saja je dia nak test, nak uji. Because kenapa? Sebab tadi tengok cerita Korea tu dia press. Ya, betul. Cerap. Dia bukan cerap. Ini banyak berlaku. Ini banyak kali berlaku. Ini banyak kali berlaku. Dia test lah kat pasangan dia. Yang akhirnya bila pasangan itu tidak layan watak dalam drama tersebut, so menimbulkan konflik dan crush. Dia bukan cerita Korea je. 7 hari macam ni. Saya nak sebut yang tu. Saya nak sebut yang tu kan. Tapi Fiza dah sebut tu cantik lah tu kan. Saya pun maafkan saya mencelah. Kita dah bergelak ketawa tentang wanita yang rumit ni. Tapi mungkin kita nak ke konotasi yang lebih serius sedikit. Kalau kita cakap tentang wanita yang rumit ataupun complicated ini, kesan jangka masa panjang. Kalau sikap ini kita tak tahu, kita tak ada orang tegur, kita tak ubah, bagaimana ia boleh memberi kesan terhadap kehidupan kita, bukan saja dengan pasangan, mungkin dengan kawan-kawan dan juga orang di sekeliling kita. Okey, terima kasih. Untuk kesan jangka panjang, kalau rasa tak nak diri berada dalam kebunungan ataupun frust ataupun stres yang tinggi ataupun menyebabkan sesuatu perhubungan itu berada di penghujungnya sebagai contoh, maka orang wanita ini dia kena pandai untuk menyesuaikan keadaan tersebut. Ada masa, ada kala situasi isu tersebut dia memerlukan untuk dia berterus terang, wajib berterus terang. Maka dia kena belajar untuk berterus terang. Kalau situasi tersebut yang mungkin dia boleh reserve, tak perlulah berterus terang, mungkin dia boleh faham yang tidak melibatkan implikasi yang besar, maka itu tak jadi masalah sebab itu adalah watak dia. Tapi walau bagaimanapun, soalan Fiza tadi sangat baik. Apa kesan jangka masa panjang kepada orang yang seperti ini? Maka saya mengatakan bahawa dia adalah mempertaruhkan kehidupan di masa hadapan. Seandainya watak ataupun sifat tersebut sukar difahami oleh orang yang berada di persekitaran dia. Satu, mungkin dia kehilangan kawan, dia kehilangan orang yang dia sayang. Sebab apa? Sebab dia tidak belajar untuk menjadikan diri dia sebagai orang yang extrovert, yang bersosial, disenangi dan pandai bercerita, pandai berkomunikasi, pandai untuk meminta. Kenapa? Dia pendam, bimbang. Dengan pendamnya perasaan tersebut, dia mendatangkan stres yang tinggi. Tak cukup dengan itu, high attack. So, yes. Sebab apa? Sebab pride, dendam, benci kenapa orang tak faham dia dan sebagainya. Kan? Minta maaf cakap, muka awet muda pun hilang. Okey. Sebenarnya kami kaum wanita pun sejujurnya kami setuju. Ada situasi kami memang rumit. Kadang-kadang kita pun tanya, kenapa aku? Dia dah mengaku dah. Salah. Situasi. Baik, di sini nak tanya Syaiful, benarkah wanita rumit? Syazwan. Benarkah wanita rumit? Rumit. As a general, saya kata ya. Contohnya macam perempuan kan. Kadang-kadang saya ada kawan perempuan kan. Diorang kata diorang tak kawan dengan perempuan. So perempuan ni complicated. Diorang sendiri cakap. Saya banyak kawan dengan lelaki lah. You tahulah perempuan kan mulut macam mana. Contoh kan. Macam, okey. So perempuan, tak ada pun kawan dengan lelaki yang saya dengar. I kawan dengan perempuan je. I tak kawan dengan lelaki. Jarang dengar benda tu. Tak pernah dengar lah. Tapi perempuan je. I tak kawan dengan perempuan sangat. Perempuan you tahulah. Kan? Okey. Binda rasa perempuan ni memang rumit. Sukar dimengertikan, sukar dibaca. Saya baru cakap kena tadi tu. Okey. So, betul. Secara rumusannya, complicated jugalah. Cuma macam saya cakap tadi, apa yang kita boleh buat, apa yang kita nak jadi hari ini dan juga esok, kita punya pilihan sendiri. So, kita ubahlah, jadilah wanita yang disenangi oleh semua orang. Sikit-sikit tu lebih kurang. And then paling penting sekali, kita betulkan perhubungan kita dengan Allah dulu. Banyakkan doa. Kalau yang dah berpasangan tu, banyakkan doa. Nak pasangan kita, suami kita macam mana, kena banyakkan doa. So selebihnya tu kena banyak bersabar dan tolerate. Kita jangan expect orang untuk sentiasa faham dan suka kita. So kita kena belajar untuk suka dan faham orang juga. Baik. Okay, tengok bagus. Kita geng. Setuju yang kita ada situasi yang kita rumit sebagai wanita. Baik, apa pun terima kasih banyak-banyak Binda, Syazwan dan juga Encik Syaiful. Awak setuju? Saya setuju. Perempuan memang kadang-kadang merumitkan, tetapi kita kena adjust diri kita. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sekali lagi kepada ketiga-tiga tetamu kita. Semoga apa yang dikongsikan hari ini dapat memberi manfaat yang berguna untuk terus kita jadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Kita nak berehat sekejap? Kita berehat sebentar. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Hari ini dalam segmen tajaan kita bersama dengan Jamu Jelita. Kalau cakap tentang Jamu Jelita ni tak lain tak bukanlah kita bersama dengan orang kuatnya ni, Nur Atira Samsuri. Apa khabar Tira? Khabar baik. Apa khabar Fiza? Sihat, alhamdulillah. Okey, seperti biasa mesti ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada penonton dan hari ini kabarnya nak kongsikan tentang produk Pinky
White Plus. Okey, Silakan. terima kasih Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera semua. Okey, macam Fiza cakap, kalau muka Atira kat sini mestilah nak bercerita tentang kehebatan produk-produk daripada jamu digital. Okey, bukan apa Fiza, tak percaya sehingga hari ini masih ramai yang keliru sebenarnya tentang jenis masalah kulit dan juga jenis kulit. Sebab kita sebenarnya perlu ketahui apa perbezaan jenis kulit kita dan juga masalah kulit kita. Sebab itulah sebelum kita nak makan apa-apa suplemen, kita kena tahu dua perkara ni, dan juga sebelum kita nak pilih apa-apa produk, kita kena tahu juga jenis kulit kita supaya tidak memudaratkan. Okey. Sebenarnya kalau nak bercakap pasal masalah kulit, Ata tahu banyak. Tapi yang ingin Ata kongsikan adalah dua jenis. Ini adalah dua jenis masalah kulit yang sangat famous kat Malaysia orang cakap. Dan salah satunya adalah jenis masalah kulit kering. Dan bila bercakap pasal kulit kering, Ata percaya puncanya tak lain tak bukan dari cuaca Fiza, perubahan musim, kurang air dan sebagainya. Jadi kita kena amalkan produk untuk skincare yang mengandungi hyaluronic acid. Manakala untuk suplemen yang tinggi dengan vitamin E. Kalau untuk jeragat Fiza, semestinya punca dia adalah perubahan hormon, banyak terdedah sinaran UV, pakai produk pengelupasan, lagi yang kerja dekat outdoor tu yang banyak kena cahaya matahari, tukang masak dan sebagainya, sehingga menyebabkan kulit ni jeragat. Jadi kita kena pilih suplemen yang tinggi dengan vitamin C. Ini adalah dua jenis masalah kulit yang Atira kira banyak berlaku di Malaysia, dan hari ini bukan kita yang cakap, tapi banyak caller atau pemanggil yang call di HQ berkongsikan bahawa ini adalah masalah kulit yang selalu berlaku kepada mereka Fiza. Jadi solusi di Fiza, semestinya kami ingin sarankan kepada anda untuk cuba produk Perawat Pinky Plus dari Jamu Jelita, yang mana produk ini semestinya lengkap dengan buah-buahan berry dan tinggi dengan vitamin C. Yang mana Ata cakap, kalau kulit jeragat kita kena banyak amalkan suplemen yang ada vitamin C, dan juga tinggi juga dengan ramuan Astaxanthin yang mengandungi coenzim Q10 yang baik, yang tinggi daripada hasil daripada vitamin C, vitamin E yang berupaya merawat kulit dari dalam dan atasi masalah kulit. Jadi barulah kulit kita Fiza terjaga rapi, kekal sihat, cerah bersih dan menawan. Jadi kalau tak percaya, anda boleh cuba dan rasa sendiri kehebatan produk Perawat Pinky Plus ni. Yang mana belum cuba, kena cuba Fiza dan rasa sendiri kehebatan produk Perawat Pinky Plus ni. Dan macam kita tengok di VT, produk ni Ata kira merupakan produk yang keberkesanan dia bukan rahsia lagi, yang berada di pasaran hampir 9 hingga 10 tahun. Jadi hari ini Ata nak tunjukkan demo kepada anda. Ini adalah larutan betadine air gelap yang Ata nak sharekan Fiza, sebab selalu Atira ni bercakap tinggi dengan vitamin C, tinggi dengan antioksidan. Jadi anda boleh nampak larutan betadine yang gelap ni Ata akan campurkan dengan Perawat Pinky Plus. Jadi anda akan nampak macam mana perubahan tu yang Ata nak share kepada anda. Bukti dia tinggi dengan vitamin C, kita gunakan buah-buahan yang mana air yang gelap tadi boleh berubah mengikut warna jus ini. Jadi ini adalah produk yang Ata kira yang mana anda ada masalah kulit, anda boleh cuba produk Perawat Pinky Plus ni. Ada dua saiz, berharga RM39.90 untuk pack kecil, pack besar berharga RM99.90. Okey, itu tentang Pearl White Pinky Plus. Mungkin boleh kongsikan pula tentang jus tradisi wanita ini. Okey, jus tradisi wanita adalah produk yang Ata kira cukup digemari oleh lebih lagi suri rumah. Sebab kita tahu orang yang menggunakan produk dari Jamu Jelita ni mostly orang yang kategori orang kata apa, yang sukakan produk yang harga mampu milik. Bukan semua orang berkemampuan nak beli produk mahal, Ata faham. Dan ini adalah produk yang Ata percaya bila kita ni wanita bercakap pasal hormon, tak lain tak bukan wanita dengan hormon adalah satu masalah yang orang kata selalu masalah biasa. Kalau anak dara hormon tak stabil, bulanan tak lancar, orang cakap apa, ada masalah dalaman dan sebagainya. Untuk para isteri ada masalah rambut gugur, aset dah tak menawan. Lagi bila bersalin ni kita tahu elasticity kulit kita pun dah berkurang, kulit dah mudah mengendur dan sebagainya. Jadi jus tradisi wanita ni merupakan produk yang cukup harga mampu milik. Kenapa suri rumah suka beli? Sebab harga di Fiza cuma RM35.90 saja. Sangat murah dan lengkap dengan herba yang sinonim dengan wanita seperti kacip Fatimah, manja kani, ada dongkuai untuk kecergasan, untuk stamina dan untuk tenaga. Ada juga khasiat daripada milifika dan lobata untuk aset, dan juga ada ekstrak daripada sarang burung dan kolagen untuk kulit. Jadi sebab tu banyak suri rumah sukakan produk jus tradisi wanita ni sebab dia serba lengkap dan harga murah. Okey, itu tentang produk jus tradisi wanita. Okey, ini ada satu lagi produk iaitu tentang jus tongkat ali. Okey, jus tongkat ali merupakan produk, kalau bercakap pasal tongkat ali, Ata percaya semua orang mesti tahulah untuk lelaki. Tapi sebenarnya ingin Ata tegaskan, jus tongkat ali bukan sahaja untuk penggunaan bagi lelaki yang berkahwin, sebab zaman sekarang ni ada je bujang masih muda tapi badan dah cepat letih dekat kerja, tak perform, cepat mengantuk, orang kata apa, tidak mempunyai rutin harian yang sihat, yang sempurna. Jadi jus tongkat ali ni sebenarnya kita formulasikan dengan 3 ramuan yang cukup terbaik untuk lelaki, seperti tongkat ali, ada ginseng dan butia superba. Sebenarnya ketiga-tiga bahan ni kita menggunakan parti yang terbaik untuk pastikan supaya lelaki di luar sana kalau konsum jus tongkat ali ni untuk pastikan anda kekal bertenaga. Kita tahu lagi-lagi sekarang ni susahnya ekonomi, banyak orang banyak kerja buat 2-3 kali kerja. Jadi kita perlukan makanan tambahan untuk rutin harian supaya tubuh kita bertenaga dan sihat. Jus tongkat ali ni berharga cuma RM33.90 saja Fiza. Okey, dalam masa yang singkat ini
ni seringkasnya. Kalau boleh kita rumuskan tentang produk jamu jelita hari ini. Okey, secara ringkasnya buat anda yang masih tercari produk yang terbaik untuk anda amalkan untuk penjagaan secara dalaman untuk kulit anda yang kekal menawan, tak ada masalah, anda boleh cuba produk Puhot Pinky Plus yang tinggi dengan vitamin C, buah-buahan yang terbaik untuk kulit anda, untuk merawat masalah kulit anda, dan jus tradisi wanita untuk para wanita di luar sana ingin kekal bertenaga, kekal menawan. Anda boleh cuba jus tradisi wanita berharga RM35.90, jus tongkat ali berharga RM33.90. Bujang boleh amalkan, yang nak berkahwin pun boleh amalkan, yang mahukan tenaga yang berpanjangan boleh cuba dapatkan jus tongkat ali. Dan secara ringkasnya Fiza, yang nak dapatkan produk dari jamu jelita boleh ke kedai jamu, kios kecantikan dan belian di www.jombai.my, ataupun nak tanya lebih lanjut, rasa info yang Atira kongsi tak cukup, boleh terus WhatsApp 0133535753 ataupun hubungi 1800 88 510. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Atira di atas penjelasan berkaitan rangkaian produk jamu jelita itu tadi. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Hanya yang baik dari jamu jelita. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di WHI, dan sebelum kita berakhir ada sesuatu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada persamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah bersama melawan denggi. Itu tentang Shield Talks, dan ini kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Hot FM membawakan 10 hari jamming hot live bersama artis-artis kegemaran anda seperti Hakim Rusli, Faizal Tahir, Kakak Ashraf, Loka B, Hail Husaini, Naim Daniel, Tuju dan ramai lagi. Dengarkan mereka secara live di Facebook Hot FM bermula 5 Oktober jam 9 malam. Pastikan anda stream melalui satu-satunya radio paling hangat di Malaysia, Hot FM. Jangan lupa hashtag jamming hot live. Mesti best kan Fiza? Ya, okey. Dan kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Semoga apa yang dikongsikan seperti Fiza katakan memberi sedikit pedoman manfaat kepada anda. Dan kalau kita cakap jangan gaduh-gaduh dah kat rumah. Kalau cakap siapa yang complicated, siapa yang lebih rumit, kita dah mengaku dah perempuan ada sedikit rumitnya. Tapi itulah dia, kalau kita rasa diri kita ni rumit ni, mungkin kita boleh kurang-kurangkan kan, agar kita dapat menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Tipsnya jadi lebih straightforward. Lebih terus terang. InsyaAllah. Okey, baik. Esok segi. Esok kami kembali dengan satu topik masakan, iaitu variasi masakan berasaskan udang. Awak suka? Ada udang galah, ada macam-macam jenis udang lah kan. Tapi kan yang paling menarik juga esok kita nak kongsikan, ada sejenis udang Sugi yang sebenarnya bukan untuk dimakan, tetapi tengah tular sekarang ni yang sesuai dijadikan untuk hiasan. Hiasan udang apa tu? Kalau nak tahu, kenalah saksikan WHI esok pada jam 12. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih
masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini.